Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar baru bagi program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda di bawah Fakulti Sains Gunaan. So, selamat datang saya ucapkan dan tahniah di atas kejayaan menjadi ahli FSG. Baik. So hari ini kita akan ada sedikit taklimat taklimat pelajar baru bagi sesi semester Oktober 2020 bagi program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda Fakulti Sains Gunaan. Baik, jadi sebelum saya meneruskan taklimat ini, kita akan memperkenalkan ahli pengurusan eksekutif dan saya percaya kebanyakan daripada pelajar kita dah berjumpa dengan Rektor Kampus Prof. Dr. Haji Huzi Haji Ismail, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Prof. TS Dr. Muhammad Azlan Muhammad Ishaq, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Dr. Ahmad Nizam Makno dan Timbalan Rektor PJIM Research, Timbalan Rektor Jalinan Alumni Inovasi dan Research Prof. Madya TS Dr. Syukur Sanim Muhammad Fauzi, Timbalan Pendaftar Kanan di mana Timbalan Pendaftar Kanan yang lepas baru sahaja berpencen dan belum berganti, Timbalan Bendahari Puan Nurhaiza Ibrahim dan Timbalan Ketua Pustakawan Encik Muhammad Fahizan Hamid. Baik, sebagai pengenalannya untuk Fakulti Sains Gunaan, FSG merupakan salah satu fakulti yang asas dan penting di dalam bidang sains dan teknologi. Jadi, Fakulti Sains Gunaan bermula pada tahun 1967 di Institusi Teknologi MARA dengan 5 program sahaja di awal penubuhan. Dan sekarang Fakulti Sains Gunaan di Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis menawarkan pelbagai program daripada peringkat diploma, sarjana muda dan pengajian pasca siswazah. Setakat hari ini kita mempunyai bilangan pensyarah yang hampir kepada 86 orang dan fakulti ini menawarkan banyak program-program akademik yang unggul dari tahap diploma sehinggalah PhD. Pelbagai program akademik yang ditawarkan di fakulti adalah sentiasa dipantau dan dinilai mengikut perkembangan semasa di bidang sains dan teknologi. Para graduan kami mempunyai prospek kerja yang cerah. So alhamdulillah kita punya GE, Graduate Employability selalunya mencapai 75% dan ke atas. Baik, ini merupakan visi dan misi bagi Fakulti Sains Gunaan di mana Fakulti Sains Gunaan berhasrat untuk menjadi satu fakulti terulung di dalam kemajuan sains dan teknologi melalui pengajaran yang berkualiti, penyelidikan, khidmat rundingan dan teknikal. Fakulti Sains Gunaan juga menggalakkan kecemerlangan akademik melalui pengajian, pembelajaran, penyelidikan, khidmat perundingan dan khidmat-khidmat yang penting dalam pembangunan sosioekonomi negara. Baik, ini merupakan program-program di bawah Fakulti Sains Gunaan UiTM Perlis. Jadi kita ada 3 program diploma dan kita ada 5 program ijazah. Diploma kita ada Diploma Kimia Perindustrian ES115, Diploma Teknologi Polimer ES113, Diploma Sains ES120. Manakala untuk ijazah kita mempunyai ijazah di dalam bidang biologi, fizik, polimer, kimia gunaan dan juga teknologi marine. So ini adalah sedikit maklumat Ketua Pusat Pengajian. Nama saya ialah Zulia Hani Ahmad. Saya boleh dihubungi di talian 98825114. And saya mengharapkan kerjasama daripada semua pelajar baru untuk melayari FSG Perlis dan juga Facebook FSG Perlis.
Okey, dan di bawah pentadbiran Fakulti Sains Gunaan UiTM Perlis, kita mempunyai 2 orang koordinator. Di mana koordinator pertama ialah Encik Muhammad Fauzi Abdullah yang saya dah list ya, dia punya bidang ataupun program di bawah Encik Muhammad Fauzi, iaitu Diploma Teknologi Polimer, Diploma Kimia Industri, Teknologi Polimer, Kimia dan Management, Kimia Gunaan dan juga Teknologi Marin. Manakala khusus ataupun program di bawah Puan Zalina Zainal Abidin ialah Diploma Sains, Kimia dengan Management, dengan Chemistry with Management, Dan kita ada Biology dan Fizik. Okey, dan ini merupakan carta organisasi bagi Fakulti Sains Gunaan. Okey, diketuai oleh KPP, Ketua Pusat Pengajian, 2 koordinator khusus yang akan assist pelajar dan juga Ketua Pusat Pengajian, dan kita ada 5 bidang yang utama. Untuk makluman semua pelajar baru, okey, kita mempunyai 5 bidang yang berbeza. Jadi setiap pensyarah dibahagikan kepada 5 bidang yang berbeza, iaitu bidang yang pertama adalah fizik, kimia, di mana kimia dia mempunyai pecahan dia lah. Ada yang mengajar kimia dengan kimia gunaan, okey, dan kita ada juga program biologi, marine dan polimer. Okey, ini adalah barisan pensyarah kimia bagi AS 245. Okey, kimia gunaan dan juga AS 222, ini adalah barisan pensyarah. Walau bagaimanapun, semua sedia maklum yang selain daripada khusus kimia, pelajar AS 245 dan AS 115, AS 222 mempunyai kod-kod khusus daripada fizik, daripada matematik, daripada sains komputer. Okey, so our very own rektor dan timbalan rektor PJI merupakan pensyarah bagi program kimia. Okey. So kita ada ramai pensyarah kimia. So nanti you all boleh tengoklah. Okey. Okey, selain daripada itu kita ada pensyarah daripada teknologi marine. Kita ada 9 orang pensyarah daripada teknologi marine, dan kita juga ada pensyarah daripada teknologi polimer. Kita ada lebih kurang 14 orang, di mana 3 orang dua pensyarah polimer sangkutan industri, dan juga lagi seorang sedang meneruskan pengajian di peringkat PhD. Okey. Ini merupakan barisan pensyarah fizik, di mana kita ada lebih kurang 17 orang pensyarah fizik. Okey, tujuannya at least para pelajar baru kenal dengan pensyarah masing-masing, at least pernah tengok muka, dan saya mengharapkan boleh membantu kerana setiap pelajar dia akan ada academic advisor ataupun penasihat akademik dia. Okey. Dan ini pula adalah barisan pensyarah biologi. Okey, so sedikit sebanyak mengenai tanggungjawab pelajar secara umumnya, menyempurnakan semua keperluan akademik seperti yang termaktub dalam kurikulum program pengajian. Dan juga dalam tempoh yang ditetapkan, para pelajar mestilah membuat pendaftaran khusus. Okey, membuat validasi pendaftaran, membayar yuran universiti dengan jumlah yang ditetapkan dan dalam jangka masa yang telah digazetkan. Ini bermakna kesemua ini dia ada masa dia. Jadi saya mengharapkan kesemua pelajar baru, you have to orang kata kalender akademik mesti kena ada dalam handphone. Kerana kalender akademik sangat penting. Dia akan menunjukkan masa bila dia punya kamu kena validasi pendaftaran dan juga proses-proses yang lain lah. Okey, dan tanggungjawab pelajar secara umumnya ini adalah dia punya core business lah, menghadiri kuliah, latihan amali, praktikum atau klinikal yang ditetapkan. Baik, memandangkan semesta ini adalah semesta yang agak luar biasa. Okey, norma baru di mana negara kita sedang menghadapi krisis
COVID-19 pandemik, sehubungan itu kesemua kursus adalah dijalankan secara ODL. Kamu tahu tak apa itu ODL? Okay, so basically ODL adalah online distance learning. Okay, ini bermaksud mengikuti mod pembelajaran seperti yang telah ditetapkan oleh pensyarah khusus masing-masing. Okey, membuat semua penilaian khusus dalam bentuk bersemuka ataupun ODL, berinteraksi secara aktif dengan pensyarah dan rakan-rakan sepanjang sesi pembelajaran, sentiasa merujuk kepada pensyarah sekiranya menghadapi masalah semasa sesi pembelajaran dan juga mengambil tahu terhadap setiap arahan dan makluman yang diberikan dari masa ke semasa. Okey, untuk makluman semua, semasa ni kita akan menjalankan syarahan PDP pengajaran dan pembelajaran secara online distance learning. Saya mengharapkan kerjasama semua pensyarah untuk take part, memainkan peranan sebagai seorang pelajar, kena engage. Bukan setakat you involve dalam sesi pembelajaran dan pengajaran, tetapi you kena engage, di mana setiap pensyarah ataupun setiap kod khusus berbeza dia punya cara penyampaian dia, kerana pensyarah juga berbeza. Jadi kemungkinan besar cara dan platform yang digunakan adalah berbeza. Baik, ini merupakan beberapa platform bagi ODL semester ini. Ada pensyarah yang akan menggunakan sistem flipping, di mana sebelum sesi PDP ODL itu berlangsung, para pelajar akan diminta untuk membuat sedikit homework. So ini adalah flipping. Basic didaktik merupakan typical lecture-like delivery, di mana pensyarah akan menyampaikan intipati kuliah tersebut secara ODL kepada para pelajar. And then empowering the learners, di mana para pelajar diberikan autonomi, kebenaran ataupun diberikan hak untuk dia belajar dahulu melalui sama ada problem based learning ataupun case study. And then yang keempat adalah dengan cara aktif dan interaktif, di mana para pensyarah ataupun instruktor akan memberikan bahan, contohnya memberikan video, YouTube ataupun nota pembelajaran sebelum pengajaran itu berlaku. Baik, semua pelajar menjalankan mod PDP dalam bentuk open and distance learning sehinggalah dimaklumkan jika ada sebarang perubahan. Dan kita mendoakan dan mengharapkan semoga selepas pandemik COVID ini berakhir ataupun berkurangan, mungkin kita akan boleh buat secara face to face lah. Apa-apa pun akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Rujuk pelaksanaan aktiviti pembelajaran dengan pensyarah bagi setiap kursus. Kadang-kadang bagi setiap kursus dia punya aktiviti pembelajaran dia adalah tidak sama. Jadi kamu perlulah merujuk dengan pensyarah berkenaan. Sekiranya pelajar ada menghadapi masalah untuk ODL, dia ada masalah, tolong jangan simpan sendiri. Boleh maklumkan atau bercerita dengan pembimbing akademik, penasihat akademik, ataupun boleh bercerita dengan pensyarah bagi kursus tersebut. Manakala jadual waktu kuliah akan dibekalkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Baik, so secara sekilas pandang ini adalah merupakan kalender akademik bagi sesi 2021. So kita ada tarikh-tarikh ini yang sangat penting manakala ini pula adalah aktiviti pendaftaran pelajar baharu. Jadi kamu kena take note, setiap minggu ada aktiviti yang berbeza. Baik, ini sangat penting. Ini merupakan kalender akademik bagi aktiviti pendaftaran khusus dan RPGT. So kalau kamu tengok sekarang kita telah berada di kuliah akan bermula hari ini 12 Oktober. Di mana para pelajar akan bermula dengan penetapan kuliah bersama dengan pensyarah kod khusus masing-masing. Kamu kena tengok tarikh akhir pembayaran yuran adalah 13 November. Jadi semua pelajar
perlulah membuat pembayaran yuran sebelum tarikh akhir ini. Kerana gagalnya kamu membayar yuran akan menyebabkan kamu gugur taraf. Okay, jadi gugur taraf akan berlaku pada 20 November. Sekiranya ada pelajar yang mengalami masalah untuk pembayaran yuran, mohon berhubung dengan penasihat akademik masing-masing. Kerana di UiTM Perlis kita ada sedikit dana daripada fakulti sendiri, kita juga ada dana daripada tabung zakat. Okey, dan juga kita ada sedikit dana daripada tabung unit hal ehwal pelajar. Jadi sesiapa yang mempunyai masalah, okey, tak perlu dicanangkan masalah keuangan tersebut, perlulah merujuk kepada penasihat akademik masing-masing. Okey. Dan ini merupakan aktiviti pengkuliahan, okey, secara ODL lah. Pada time being, kita punya aktiviti pengkuliahan secara ODL. Baik, okey, ini sangat penting. Memandangkan kesemua pelajar bila kamu secara khususnya ya, kamu akan diberi seorang penasihat akademik. Jadi besar sebenarnya peranan penasihat akademik ni, kerana penasihat akademik ini sebagai penasihat, sebagai orang tengah yang boleh share garis panduan, okay, orang yang ada pengetahuan macam mana nak susun pelan pengajian dan sebagainya, okay, dan juga memantau keputusan para pelajar di bawah penasihat akademik masing-masing. Jadi, okey, kamu boleh scan QR code ni di mana ini merupakan makluman am bagi pesara FSG. Okey, di dalam kamu punya student portal memang telah dinyatakan penasihat akademik. Tetapi saya faham kerana kita tak pernah bersemuka pada semester yang norma baharu ini. Jadi you all boleh tengok ya dekat directory FSG di mana ada nombor kontak, ada sedikit gambar, okey, untuk makluman dan memberi kemudahan pada para pelajar baru mengenali penasihat akademik masing-masing. Baik, so ini adalah sedikit sebanyak mengenai grade dan nilai yang grade lah. Okay, sistemnya agak berbeza di mana kita akan menggunakan sistem pointer. Okay, jadi saya mengharapkan dan berdoa semoga semua para pelajar baharu boleh skor ya pada semester ODL ini. Baik, dan ini adalah cara pengiraan dia di mana untuk pelajar baru daripada diploma, kamu akan didedahkan dengan teknik pembelajaran iaitu UED 102. Okey? Okey, dan ini adalah pengkelasan sarjana muda di mana di akhir HPNG yang kelas pertama adalah 3.5 hingga 4, kedua second upper class 3 hingga 3.49, kedua rendah adalah 2.2 hingga 2.99 dan ketiga adalah 2 hingga 2.19. Ini adalah CGPA ataupun HPNG ya. Okey, so ini adalah status-status yang saya perlu maklumkan kepada semua pelajar baharu. Okay, especially pelajar diploma, di mana status P diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang tidak memuaskan. Kalau kita tengok P1 diberikan antara 1.8 sehingga 1.99. Manakala P2, perhatian kedua diberikan kepada pelajar dengan HPNG kurang daripada 2.0 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Okay, katakanlah semester lepas you all dah dapat P1, tapi semester yang kedua, the following semester, you all dapat bawah pada 2, jadi you all akan dimasukkan dalam kriteria P2, perhatian kedua. Baik, so ini adalah status D ya, gagal dan diberhentikan, di mana D1 mempunyai HPNG kurang daripada 1.8, okay, followed by D2, D3, okay, D4 merupakan gagal dalam suatu kursus bagi kali ketiga. Okay. D5 HPNG kurang daripada 2.0. Okay, D6 lulus semua kursus yang dikehendaki oleh sesuatu program dan memenuhi semua ketentuan program, tetapi dia punya kumulatif ataupun HPNG total dia kurang daripada 2. Manakala D7 tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus yang dia dah daftar tanpa kelulusan universiti. Okay, so kita ada
status. Saya mengharapkan semua pelajar dah dapat ya buku peraturan akademik, jadi boleh rujuk kepada buku peraturan akademik tersebut, di mana kita ada banyak ya status ZZ, XX dan YY. Okey, XX maksudnya tidak hadir dengan kebenaran. Okey. Dalam banyak-banyak status ZZ ini adalah di mana kehadiran pelajar adalah kurang daripada 80%. Jadi pada setiap aktiviti pengkuliahan, bagi setiap kod, pensyarah akan ambil kedatangan pelajar. Sekiranya kehadiran pelajar adalah kurang daripada 80%, sebelum minggu ke-9 ataupun minggu ke-10, jadinya para pensyarah boleh melaporkan ketidakhadiran pelajar yang kurang daripada 80% dan kamu boleh dibar daripada mengambil peperiksaan. Okey, manakala status XX pula adalah status yang tidak hadir exam dengan kebenaran. Okey, and then okey. Dan okey, untuk status ZZ ni selalunya grade yang diberikan adalah grade F. Okey. Lagi satu ya berkenaan dengan gugur taraf. Okey, di mana status aktif pelajar akan menjadi gugur taraf sekiranya gagal mendaftar kursus dan gagal membayar yuran pengajian di dalam tempoh yang ditetapkan pada setiap semester. Okey, jadi untuk kalau kamu dah gugur taraf, ada cara dia untuk aktifkan balik, iaitu boleh mohon secara dalam talian melalui iStudent Portal dalam tempoh 14 hari selepas senarai gugur taraf diumumkan. Okay, so jika diluluskan, kamu kena bayar dulu RM50 sebagai penalti bagi diaktifkan kembali status pelajar tadi. Dan juga bayaran denda akan dikenakan bagi pendaftaran khusus di luar tempoh, iaitu RM100 ya bagi satu kod mata pelajaran. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada KPP. Okey, jadi saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baharu. Selamat menempuh perjalanan ilmu di UiTM dan saya mengharapkan kehadiran anak-anak sekalian ke FSG di UiTM Perlis bukan sahaja untuk mendapatkan segulung ijazah, tetapi juga lebih kepada belajar mengenai kehidupan itu sendiri. Okay, so throughout your learning process, you should be able to at least having or manage few skill set, and the soft skills daripada UiTM Perlis. Okay, so soft skills ni banyak lah. Okay, contohnya macam mana kita nak bekerjasama di antara rakan-rakan kita, macam mana you nak influence rakan-rakan untuk bekerja sama di dalam satu kumpulan. Okay, itu pun banyak lagi skill set ataupun soft skills yang kamu akan dapat ya daripada FSG UiTM Perlis. Jadi saya rasa itu sahaja dan terima kasih. Okay, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.